السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sentiasa merafak syukur, memuji dan sentiasa memohon limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan lagi bakti kehidupan kita hinggalah ke suatu tempoh yang telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala bahawa kita akan dipanggil dan dijemput kembali. Maka dalam tempoh itu diberikan kita kesempatan untuk sentiasa memperbaiki kualiti amalan kita, dan akhirnya kita mengharap ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya yang maha luas. Amalan tersebut diterima dengan penuh limpah pemberian dan kurniaan. Yang bahagia Cik Pasri, Pasal Kepimpinan Jawatankuasa At-Taqwa, yang bahagia Profesor Dr. Mustafa. Asyik mana ke? Tak ada. Baik, ada. Kontak dia. Takut saya tak tersebut. Ayah ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak keluar rumah tadi. Isteri saya tanya, dia kata, "Bang, betul ke nak pergi pilihan ke?" Dia kata, "Betul lah, nak pergi mana lagi?" Okey. Jadi untuk pendekkan cerita, tidak melanjutkan pertanyaan tadi, tuan-tuan boleh hayati ketika alunan lagu ini sebelum kita memulakan bicara kita berpagi.
Alhamdulillah, saya kira walaupun ringkas dan dapat kita sama-sama menghayati mesej yang terkandung dalam alunan lagu yang telah dinyanyikan oleh Allahyarham Ustaz Asri. Jadi sama-samalah kita bertanya kepada diri kita, manakah milik kita? Maka kita akan temui satu jawapan, kita bukan milik kita. Jadi dalam kehidupan ini kita dapat menyedari bahawa apa yang kita berikan itu, yang kita khawatir akan kehabisan dan kekurangannya, sebenarnya bukanlah kita punya. Kita hanyalah menjadi saluran daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya, maka kita perantara. Yang kita beri itu bukan kita punya, tapi Allah punya, kita perantara saja. Kiranya kita sentiasa menyedari hakikat itu, maka setiap kali kita memberi, kita tidak pernah akan merasa bahawa kita amat keberatan untuk memberi. Kerana bukan kita punya. Termasuklah diri kita yang Allah berikan peluang untuk kita menikmati segala peluang dalam kehidupan di dunia ini, turut dimiliki oleh Allah SWT. Jadi sama-samalah kita merenungkannya. Maka tidak ada suatu alasan yang patut kita berikan bahawa kita tidak mampu untuk memberi dan kita tidak ada apa-apa untuk memberi. Bahkan kita sentiasa mempunyai peluang untuk memberi dalam apa jua perkara. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, ada satu sifir yang mudah dalam ungkapan bahasa Inggeris yang disebutkan bahawa what you give is what you get back. Saya rasa semua orang tahu benda ini. Sebelum saya kupas lebih lanjut, apakah yang tersirat di sebalik kata-kata ini, apa yang anda beri, sebenarnya itulah yang anda akan dapat kembali. Baik, saya bawakan satu analogi yang mudah untuk kita perhatikan dalam paparan gambar ini. Di sebelah kanan, sebelah kiri, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang dikasihi Allah SWT, adalah gambar air terjun yang turun dari satu sumber yang lebih tinggi ke bawah dan terus mengalir. Satu lagi adalah gambar air juga, tetapi adalah dalam gambaran takungan, sebuah takungan. Kalau diberi pilihan antara gambar kiri dan kanan pada pemandangan ayah-ayah ibu sekalian, agaknya lokasi manakah yang menjadi pilihan untuk kita menikmati air tersebut? Saya kira tak mungkin ada orang yang nak mandi dalam takungan air yang berwarna kuning, melainkan tempoh ketiadaan air lebih daripada 4 hari itu. Mungkinlah ada orang sanggup ambil air ni sebab nak perlukan air ni. Mengapa jawapan kita sedemikian? Kerana kita merasakan bahawa gambaran air terjun yang turun ke bawahnya lalu dialirkan dalam satu terusan ataupun sungai yang panjang, yang jauh. Sedangkan takungan air itu hanya statik di situ saja. Sebenarnya gambaran ini merupakan analogi kepada harta kita. Apabila harta kita itu hanya berada dalam takungan yang sama, maka ia tidak pernah akan dibersihkan. Maka sebab itu dalam
Islam, kita dituntut untuk mengeluarkan zakat, kita dituntut untuk bersedekah, ya. Kita dituntut untuk memberi nafkah, hibah dan sebagainya. Kerana inilah merupakan penghubung ataupun jambatan di antara hamba-hamba Allah yang dikurniakan dengan kelebihan, limpah kelebihan berbanding dengan hamba-hamba Allah yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kesempitan rezekinya. Sebab itu apabila kita kembali melihat dalam surah Al-Hasyr, Al-Hasyr, ayat yang ke-7, surah yang ke-59, kita akan temui bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai harta. Ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Sehinggalah akhir ayat ini. Ada satu mesej yang cukup besar daripada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa pemberian yang kamu berikan itu dalam beberapa bentuk yang telah diberikan panduan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan satu tujuan, agar harta tersebut tidak hanya berkisar di kalangan orang-orang yang kaya semata-mata. Maka apabila kita memberi dan kita menyumbangkan sesuatu, hakikat yang kita perlu sedari adalah itu adalah peruntukan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah umumkan di dalam ayat. Ada satu kerja rumah lagi. Baru awal kuliah lagi saya dah bagi kerja rumah. Dua minggu lepas saya belum tanya lagi. Apa beza apabila kita bertemu dengan ayat Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kaila dengan likaila. Nanti saya akan tanya 2 minggu akan datang. Kita akan temui dalam Al-Quran pada ayat ini Allah berfirman kaila yakuna. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala ada firman likaila. Apa beza kedua-dua kalimah ini? Baik. Kembali kepada gambaran yang saya nyatakan tadi. Apabila air yang turun daripada sumber yang tinggi kemudian ditakungi oleh satu bahagian ataupun kawasan yang menadah air tersebut dan akhirnya mengalirkan air yang turun daripada tempat yang tinggi tadi ke kawasan yang lebih rendah dan lebih jauh. Seandainya ketika air tadi turun ke bahagian takungan tadi turut mengandungi kotoran, tetapi dalam perjalanan yang masih jauh menuju ke suatu lagi keperluan tempat yang memerlukan air, yang menyalurkan air daripada tempat yang tinggi tadi, sampah-sampah tadi, kotoran tadi juga akan turut tertinggal dalam perjalanan yang tadi. Maka apabila harta kita alirkan pada peruntukan yang telah ditentukan dalam bahagian agama, sebenarnya itulah jalan membersihkan hati kita. Maka apa yang kita berikan itu adalah tuntutan untuk kita sama-sama membina kehidupan sesama manusia, bukan sahaja hubungan kita semata-mata dalam pandangan vertikal kepada Allah SWT. Jadi itu satu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya yakin setidak-tidaknya kawasan rumah kita di sini yang landed lah, adalah walaupun tak banyak, bolehlah selangkah di tanah. Dan kalau tak kat sini pun mungkin zaman kita sebelum kita ada rumah sendiri dulu, masa kita duduk rumah kampung kita, rumah ayah kita, rumah keluarga kita, saya rasa semua orang pernah buat eksperimen, buat batas kecil,
lepas tu taburkan benih sama ada sayur ataupun tanaman yang lain, dan akhirnya selepas beberapa hari kita akan melihat bagaimana biji benih tadi tambah. Dan akhirnya apabila biji benih tadi sesuai dengan apa yang kita tanam, biji benih tersebut keluar, terhasil, bagaimana contohnya sayur-sayuran yang saya tunjukkan dalam gambaran berada pada beberapa batas penanaman ini. Apakah selepas kita mencapakkan biji benih itu, kita hanya membiarkan tanaman tadi begitu saja? Kalaulah kita hanya membiarkan tanaman itu begitu saja, biji benih yang kita semai tadi hanya begitu saja, kemungkinan kita pun tidak akan dapat nikmati sayur yang mana satu sebenarnya yang terbaik. Sebab kalau kita membersihkan yang mana bahagian yang tak perlu, maka pembesaran sayur-sayur tadi akan jadi lebih baik. Jadi bagaimana kita nak membersihkan harta kita? Sebenarnya jalannya adalah memberi. Jadi apa yang kita bicarakan pada beberapa pertemuan yang lalu, saya pun dah kemukakan kisah ini kan? Ingat ke tak? Kisah seorang tukang sihir dengan seekor tikus. Baik. Okey, dah ada jawapan dah? Ke dah lupa soalan saya tu masa nampak saya bagi ni baru ingat? Saya telah membacakan hadis ini untuk penutup kuliah 2 minggu yang lalu, bahawa mafhum daripada hadis yang telah direkodkan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa anak Adam itu diciptakan di atas 360 sendi tulang. Setiap sendi itu, daripada bahagian 360 sendi itu, hendaklah diberikan sedekah setiap hari. Dan dalam hadis yang lain, mafhum hadis yang lain, hadis ini masih panjang, para sahabat ketika itu merasa cemas, lalu bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, seandainya dinyatakan sebanyak inilah jumlah sendi dalam tubuh manusia yang perlu ditebus dengan amalan memberi, khususnya sedekah, kata sahabat kepada Nabi SAW, mampukah kami ya Rasulullah? Maka baginda SAW menghuraikan lagi, melanjutkan lagi sabdaan baginda ini dengan beberapa amalan yang dapat melunaskan tuntutan pada sendi-sendi yang Allah hubungkan tadi. Akhirnya kita dapat menikmati kehidupan. Antaranya, kata baginda SAW, membuang sesuatu yang menghalang perjalanan, mempermudahkan orang lain, memberi suatu sumbangan yang diperlukan oleh seseorang, menjamu seseorang itu dengan makan, dan banyak lagi yang disenaraikan. Maka baginda SAW menyatakan bahawa seandainya kamu tidak berpeluang untuk melakukan amalan yang telah kunyatakan ini, memadailah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan mendirikan 2 rakaat solat duha. Maka solat duha walaupun dengan 2 rakaat, ia dapat menebus sedekah 360 sendi yang terhubung dalam anatomi tubuh kita. Akhirnya kita menyedari daripada tuntutan dan kelebihan amalan solat duha ini. Bukan lagi keutamaannya adalah untuk menjadi hamba Allah yang kaya hati dan kaya rezeki, tetapi rupa-rupanya solat duha itu, 2 rakaat itu sebenarnya berperanan untuk melunaskan hutang harian kita kepada Allah SWT. Maknanya Allah beri kita peluang, kita bangun 5.40 ke 5.30 tadi sebelum azan, kita celik saja kelopak mata kita, kita kena mengaku kita adalah hamba yang berhutang dengan Allah SWT. Kalau hakikat itulah yang kita insafi setiap hari kita bangun,
saya kira tidak akan ada perasaan dalam nurani kita, dalam jiwa kita, bahawa kita memiliki dan kita amat bakhil untuk memberikan apa yang kita miliki. Sedangkan kita sendiri yang kita rasa kita miliki itu, apa yang ada keliling kita, sebenarnya kita masih berhutang dengan Allah SWT. Ya? Sebab itu, perasaan sedar ni, perasaan sedar, kesedaran, bukan tahu. Tahu ni semua orang tahu. Tapi bagaimana pengetahuan tadi membawa kepada kesedaran. Ataupun dalam bahasa yang lebih halus lagi, keinsafan. Maka kesedaran dan keinsafan inilah sebenarnya yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dengan motivasi bahawa kita menyedari kelebihannya. Contoh, kalau seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan pada dirinya sentiasa masih ada rasa bersalah apabila seseorang itu terlepas daripada melakukan satu tanggungjawab. Misalnya, letih sangat menyiapkan tugasan malam tadi, akhirnya kita terlajak. Subuh dah sedar-sedar dah pukul 8. Sebahagian orang, dia rasa biasa je. Pukul 8 ke, pukul 9 ke, pukul 10 ke, dia tetap bangun pada hari itu. Tapi sebahagian hamba Allah, memang Allah terbitkan pada hatinya, yang kita pernah bincang satu ketika dahulu, nafsu yang, jiwa yang dipanggil sebagai lawwamah. Dia sentiasa ada rasa penyesalan bila dia terlepas satu perkara yang baik itu. Lebih-lebih lagi kalau perkara itu wajib. Tapi penyesalan itu tak boleh dibuat-buat. Ya, guilty conscience tu dia tak boleh buat-buat. Dia memang lahir daripada kesedaran. Tapi kalau satu situasinya lain, misalnya kita sedang menuju ke satu tempat, tiba-tiba kita perasan bahawa beg duit kita, dompet kita tercicir. Bagaimana reaksi kita ketika itu? Ke kita buat-buat cemas? Ataupun memang sebenarnya kita tak tahu kat mana kita nak cari? Dan kita dah mula dah rasa cuba tak kena. Nak teruskan perjalanan pun dah tak seronok. Nak patah balik pun tak tahu nak cari kat mana. Mengapa? Jadi bila beg duit kita tercicir, kita tahu kesannya bahawa kita mungkin akan kehilangan sesuatu dan kita tak dapat nak survive perjalanan kita itu. Kita tak dapat jaminan. Tapi bagi yang terlepas malam subuh tadi, apabila dia tak ada kesedaran, dia tak boleh nak buat-buat, dia rasa bersalah. Melainkan dia memang sedar bahawa dosa itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah SWT. Jadi kita tak akan dapat rasa kesedaran betapa besarnya nilai solat duha itu kalau kita tak tahu bahawa kita sebenarnya berhutang kepada Allah SWT pada bahagian 360 sendi dalam tubuh badan kita. Soalannya, di manakah bahagian sendi itu yang telah dinyatakan 1500 tahun yang lalu oleh baginda SAW dalam hadis sahih ini, riwayat Muslim, apakah benar dalam tubuh badan manusia ini mengandungi 360 sendi yang terhubung. Tuan-tuan dah temui ataupun belum kajian yang menyatakan mengenai ini? Ada satu qaryah tu, saya sampaikan juga sedikit kerja sambilan ya. Hari ni tuan-tuan, nak katanya terganggunya perjalanan sektor ekonomi di tingkat global, khususnya di negara kita ni, sehingga permintaan kepada kerjaya sangat tinggi tapi penawaran sangat kurang. Suatu ketika dahulu sebelum COVID-19 ni melanda, kita dapat lihat kalau penawaran kerjaya itu bukan dalam tawaran yang tetap, pasti kita akan dapat lihat ia bersifat contract of service. Tapi hari ini contract of service pun bukan, tetapi status tawaran kerja itu disebut sebagai pekerja sambilan harian dalam jabatan kerajaan maupun swasta. Tentu tengoklah iklan yang diumumkan. Jadi apa yang kita nak sebutkan di sini bahawa betapa besarnya nilai kehidupan kita ini apabila kita benar-benar
bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menerusi firman-Nya pada ayat yang ke-39 surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan tidaklah apa yang kamu menafkahkan itu melainkan daripadanya tiap-tiap sesuatu itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah, Allah telah mengumumkan bahawa sumber rezeki itu adalah daripada Dia. Maka diberi kepada kita supaya ada daripada bahagian rezeki yang melimpah itu untuk diagihkan, bukan hanya sekadar keinginan kita. Jadi sebab itulah apabila kita lihat dalam suasana kehidupan manusia di dunia ini, ada kalanya manusia sentiasa bukan sahaja bakhil, tetapi tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada kehidupannya. Sedangkan apa yang dilimpahkan itu sudah pun sampai kepada had keperluannya. Tetapi dengan keinginan nafsu yang mengatasi panduan ilmu yang dapat direnungkan oleh akal fikiran manusia tadi, maka selalunya manusia terkandas. Sebab itu ayat 268 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah, wallahu wasi'un 'alim." Syaitan itu sentiasa membisikkan, menghadirkan satu rasa keraguan ketika anak Adam itu ingin memberikan suatu kebaikan. Apakah keraguan itu? Bila anak Adam nak melakukan suatu kebaikan dalam konteks memberi, maka akan datang suatu rasa dan suara kecil, suara hati. Kita tak dengar pun suara tu, tapi bila kita nak buat amalan memberi ni, dia akan datang pertimbangan itu. Patutkah aku beri? Kalau aku beri, berapa lagi baki tinggal pada aku? Nanti dululah. Bila dah cukup nanti, aku berilah. Akhirnya, suara kecil tadi, dia akan terus memburu kita sehingga kita sebenarnya telah pun cukup dan melebihi kecukupan kita. Kita akan kata bahawa, ada orang lain lagi yang mampu memberi. Biarlah dia beri dulu, kemudian baru aku beri. Itulah sebenarnya yang saya telah nyatakan dalam contoh yang terdahulu, bagaimana kisah seekor tikus dengan tuannya seorang ahli sihir. Apabila berada dalam satu ruang rumah, maka tikus tadi melihat dalam rumah tersebut ada seekor kucing. Jadi kucing dengan tikus ni memang tak boleh jumpa lah. Ya? Memang tikus akan lari lah. Tapi satu keunikan tikus ni tuan-tuan mungkin boleh renungkan lah. Kalau tuan-tuan kejar tikus ni dalam satu ruang, katakanlah ruang surau ni, bagaimana dan arah mana tikus ni akan lari? Tikus hanya akan lari mengikut kawasan tepi saja. Tikus tak akan lari kawasan tengah. Tuan-tuan tengoklah. Begitulah fitrah yang Allah aturkan kepada tikus ni. Kenapa? Tikus walaupun telah melarikan diri, tetapi masih ada dalam hati kecil tikus itu perasaan tak yakin pada diri. Dia takut. Jadi haiwan, makhluk yang Allah jadikan dalam kehidupan kita ini, untuk kita renungi sifatnya, bagaimana pola kehidupannya. Jadi apabila tikus tadi telah melihat seekor kucing, maka dia mengadu pada tuannya, seorang ahli sihir tadi. Dia kata, boleh tak kau tukarkan aku jadi seekor kucing? Supaya kucing tadi taklah sentiasa menghambat aku dalam rumah ni. Bila tuan dia dah tukarkan dia jadi seekor kucing, dia nak keluar lebih jauh lagi daripada kawasan rumah tu. Dia rasa tak bebas lah. Dia keluar rumah, akhirnya dia bertemu dengan seekor anjing. Bila dia tengok seekor anjing, dia pula kena kejar dengan anjing tu. Tadi dia rasa dia dah jadi dia dah jadi kucing, dia dah selamat. Bila dia jumpa seekor anjing, dia rasa diri dia masih tak selamat. Dia minta tuannya untuk tukar jadi seekor anjing.
tuannya dah tukar je seekor anjing, dia nak pergi lebih jauh lagi. Akhirnya dia merayau sehingga ke kawasan taman permainan kanak-kanak. Bila kanak-kanak, kumpulan kanak-kanak melihat anjing tadi masuk ke kawasan permainan mereka, mereka ambil batu, mereka kembali. Maka asal daripada seekor tikus yang telah menjadi seekor anjing yang telah diubah oleh tuannya tukang sihir tadi, walaupun kisah ini hikayat, tuan boleh petikai kisah ini. Sebab dia bukan riwayat yang sahih. Hanya saya nak bawakan pelajaran saja. Akhirnya dia kembali pada tuannya, dia kata, kalau macam tu boleh tak kau tukar aku daripada seekor tikus yang asal tadi sekarang dah jadi anjing, tukarkan aku jadi seorang manusia. Jadi kata ahli sihir tadi, sebenarnya tak guna aku tukar kau menjadi seorang manusia, tetapi hakikatnya kau masih memiliki hati tikus. Walaupun kita telah memiliki segalanya, tetapi kita masih tak mampu untuk memberi. Sebab kita sentiasa merasakan bahawa apa yang kita miliki itu sebenarnya masih tak cukup untuk diri kita. Hati kita masih kecil. Jadi soal memberi itu bukanlah dikira ataupun dinilai pada jumlahnya, tetapi memberi itu adalah soal. Memberi itu adalah soal hati. Jadi contoh-contoh dan interaksi yang saya berikan sejak awal tajuk ini dibentangkan, yang manakah lebih membahagiakan di antara memberi dengan menerima? Jawapannya adalah memberi. Satu hari, kita dengar satu berita di wilayah Madura. Ada orang Indonesia dalam surau ini? Tak ada. Melayu ni asal dari mana? Tanah Melayu. Orang Melayu. Saya berkesempatan untuk berkongsilah sedikit pengisian di hadapan yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Hud Saleh, antara nama besar dalam bidang sejarah, sejarawan di negara kita ini, khususnya kajian beliau terhadap penempatan orang asli kawasan pedalaman. Jadi kita pernah bincang dalam tajuk Artificial Intelligence dahulu, bagaimana satu projek yang telah digerakkan ataupun dilancarkan oleh Amerika Syarikat yang dinamakan sebagai Human Genome Project, ya, dalam mengkaji kajian rentas mengenai pemetaan otak manusia. Rupa-rupanya salah seorang yang menyumbang kepada kertas kajian itu adalah Profesor Dr. Hud Saleh. Jadi apa yang beliau sebut pada saya, dalam kajian mengkaji genetik manusia ni, ya, sebenarnya bangsa Melayu adalah bangsa yang kedua tertua di dunia. Hatta di pulau Madagaskar pun genetik gen keturunan manusia di situ adalah keturunan Melayu. Jadi apa yang kita nak ceritakan di sini, ya? Persoalan tadi dah jawab belum? 360 sendi tadi. Nanti tu kata ustaz dah lupa, tak apa, selamat. Okey. Kalau belum cari, anggaplah ini jawapannya, ya. Sebelum saya teruskan dengan berita tadi lah. Baik, sebenarnya telah ada satu kajian yang dijalankan oleh beberapa pendidik, antaranya Dr. Hamid Ahmed. Dia telah menulis sebuah buku yang bertajuk The Journey of Faith Inside the Human Body. Beliau telah menyatakan kebenaran bahawa 1400 tahun yang lalu baginda Rasul SAW telah pun bersabda mengenai hubungan ataupun jalinan 360 sendi dalam tubuh badan manusia ini, yang setiap sendi itu perlulah melunaskan sedekahnya setiap hari. Dia diberikan peluang untuk terus hidup. Jadi ini antara penemuan yang telah dikaji oleh
pengkaji ini. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu nanti mengambil masa untuk kita meneruskan kuliah ini. Kalau tuan-tuan sempat, tuan-tuan snaplah gambar. Kalau tak, nanti saya akan send sama ada pada Cik Basri ataupun yang bahagia Prof, ya, untuk lanjutan untuk kita simpan sebagai satu rujukan. Ya. Baik, kita teruskan kepada berita tadi. Ya. Sebenarnya kita ni dari rumpun yang sama. Ya. Kita ni Indonesia ke, orang Jawa ke. Sebenarnya kalau kita katakan bahawa kita bukan Jawa. Kita Melayu, itulah Melayu ni. Sebenarnya Jawa tu pun antara yang asal kepada kelompok ataupun rumpun Melayu ni. Jadi terkenal orang Indonesia ni memang kalau datang daripada wilayah yang tertentu, mereka ada kemahiran yang khusus bila datang ke negara kita. Sebab tu biasa kalau kita lihat orang Indonesia yang kerja kedai makan tu, cuba tanya dia datang daripada mana. Kemudian kalau orang Indonesia yang suka berniaga dan gunting rambut, orang mana? Biasa orang Aceh. Saya baru tahu semalam ketika saya memenuhi satu jemputan di Cyberjaya petang semalam, saya jumpa dengan bekas atau mantan branch manager HSBC. Jadi rupanya beliau sampaikan kepada saya bagaimana kumpulan orang-orang Aceh ni yang boleh bukan sahaja berada pada penempatan di negara kita ini, tapi boleh survive dalam pola ataupun bagaimana corak kehidupan. Kalau kita lihat di Gombak, banyak keluarga Aceh. Ya. Jadi rupa-rupanya baru saya tahu prinsip bagaimana mereka menjaga dan mengukuhkan perniagaan mereka, mereka juga telah pun merancang sebagaimana perancangan orang-orang Cina. Iaitu bagi orang-orang Aceh yang baru sampai ke Malaysia ini, mereka akan, kumpulan orang-orang Aceh ini akan memberikan mereka ataupun yang baru sampai tadi dengan modal pinjaman. Dan modal pinjaman itulah sebenarnya satu pusingan di antara mereka apabila salah seorang daripada mereka yang mengalami kemerosotan dari sudut keupayaan untuk meneruskan perniagaan, mereka akan bantu sama mereka. Yang inilah sebenarnya yang telah lama dilakukan oleh orang-orang Cina. Orang Cina, mereka kaya bukan kaya individu. Orang Cina kaya sebenarnya kaya kelompok, kaya komuniti. Tapi orang Melayu kita bukan tak ramai yang kaya sebenarnya. Tetapi kebanyakan orang Melayu kita yang kaya hanya bersifat individu. Perhatikan. Yang ini sebenarnya kita boleh belajar daripada mereka. Jadi kembali kepada kumpulan tadi. Kemudian apabila kita lihat orang Indonesia yang basuh kereta di car wash, cuba tanya dia, kamu dari mana? Mesti dia kata kami dari Kerinci. Tapi cuba tanya orang Indonesia yang datang sini yang tukang rumah. Kebanyakan yang saya tanya adalah dari Madura. Kebanyakan yang saya tanya. Saya tak tahulah kalau ada tempat lain. Kebanyakan yang saya tanya Madura. Satu hari di channel radio Madura ada satu berita yang kedengaran. Menara Indonesia tak sebut kat sini, dia sebut KLJJ. Menara KLJJ merupakan mercu tanda kepada seni arkitektur negara Malaysia. Tiba-tiba seorang mamat ni, seorang lelaki ni, dia tersenyum macam tersenyum sendirian. Jadi kawan dia tanya, Mas, kenapa kamu senyum, Mas? Dia kata sebenarnya di sebalik daripada berita tadi, akulah yang membina menara tersebut. Maknanya rupa-rupanya bukan sahaja dia merasakan dia telah pun menyempurnakan tugasnya. Sebenarnya berita yang diulang tadi, yang disampaikan tadi, keindahan dan kemanisannya ada pada sumbangan orang yang telah memberi. Jadi apabila kita melihat beberapa contoh yang saya bawakan ini, sememangnya memberi itu adalah sesuatu yang sangat indah apabila benar-benar dihayati
oleh kita yang menunaikan pemberian ini. Kemudian suatu hari baginda Rasul SAW didatangi oleh seorang lelaki. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawa apabila seorang lelaki yang telah datang bertemu dengan baginda Nabi SAW bertanya kepada baginda, ayyul islamu khairun, ya Rasulullah, dalam Islam ni apa amalan yang terbaik? Maka interaksi Rasul SAW dengan sesiapa sahaja pun di kalangan sahabat ketika itu yang datang bertanya, yang pertama, baginda telah pun diberikan suluhan wahyu. Bagaimanakah latar pertanyaan ataupun latar belakang individu yang bertanya itu? Yang pertama. Yang kedua, rapatnya hubungan Rasulullah SAW dengan 124,000 sahabat ni, sehingga Nabi tahu setiap yang datang ni macam mana perangai, macam mana karakter. Sehingga Nabi memberikan jawapan kepada setiap pertanyaan ni, walaupun ada sahabat lain yang datang yang bertanya soalan yang sama, kadang-kadang jawapan Nabi berbeza. Jadi, kata lelaki ni, apakah amalan yang terbaik ya Rasulullah dalam Islam ni? Maka baginda Nabi SAW menjawab, dua amalan memadai untuk keperluan yang bertanya. Yang pertama, tut'imut ta'am, jamulah manusia itu dengan makanan. Ya? Jamulah manusia itu dengan makanan. Alhamdulillah, 2 minggu lepas kuliah, saya nak balik rumah. Rupa-rupa rumah ajak makan. Dan bila kita meraihkan, sebenarnya lebih indah pertemuan kita itu, silaturahim kita itu, apabila kita menjamu seseorang itu dengan makanan. Ya? Jadi, apabila kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Insan, bagaimana kelebihan dan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-hambanya yang menjamu manusia dengan rezeki makanan ini. Kita boleh lihat menerusi ayat yang ke-8 sehinggalah ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Menerusi ayat dalam surah Al-Insan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan golongan sahabat yang memberikan, menjamu makan kepada beberapa golongan, iaitu miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang miskin, anak-anak yatim dan tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Mereka menjamu 3 kumpulan ini dengan makanan tidaklah kerana keinginan mereka, tetapi mereka mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya dah sebutkan 2 minggu yang lalu, kita beribadah bukan atas apa yang kita suka, tapi kita beribadah kerana ibadah itulah yang Allah cintai, yang Allah sukai. Kalaulah apa yang kita buat itu semata-mata berdasarkan apa yang kita suka, nescaya dalam ibadah yang dituntut kepada kita ini, banyak yang kita tak suka pun, banyak yang kita tak larat pun dalam masa yang mudah. Tetapi apa yang kita buat itu, kalau kita lihat motivasi sahabat ini, bukan kerana dirinya, tetapi kerana mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi rupa-rupanya Nabi mengajar kita, bila kita memberi sesuatu, pemberian kita itu akan disusuli dengan ucapan terima kasih, kan? Bila kita bagi sesuatu, tak kira kita bagi apa-apa, biasanya orang yang menerima pemberian itu dia akan kata terima kasih. Untuk mengelakkan bahawa kita mendahulukan rasa kita memberi itu daripada diri kita, apakah jawapan yang Nabi ajarkan kepada kita? Ataupun bagaimana kita nak mengucap terima kasih kepada yang memberi itu, kita nak mendoakannya,
Nabi mengajar kepada kita untuk mengucapkan dengan ucapan jazakallah. Walaupun terima kasih itu dalam hadis menyebut bahawa barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Tetapi sebelum mengucapkan terima kasih itu, doa yang Nabi ajar apabila kita menerima pemberian adalah dengan mengucapkan jazakallah. Sebab itulah para salafus salih apabila menerima amalan doa dan ucapan ini daripada Rasulullah SAW, apabila mereka memberi dan menerima ucapan terima kasih, mereka merasakan bahawa tidak perlu berterima kasih, hanya memadai dengan ucapan jazakallah. Kerana pemberian itu yang paling layak menggantikannya, mengganjarkannya adalah Allah SWT. Kembali kepada ayat ini sebagai penutup di penghujung kuliah kita ini. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka yang memberi ini sebenarnya amat gentar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari manusia diperhitungkan di Yaumul Mahsyar, yang ketika itu kalau tidak kerana rahmat Allah, tidak ada seorang pun yang selamat. Semua huru-hara, semua takut. Tetapi kesan daripada mereka memberi tadi, yang saya katakan bahawa mengapa kita perlu terus memberi walaupun sering kita memberi itu tidak dihargai. Inilah janji yang terbesar apabila kita melihat ayat ini. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Orang yang memberi dalam kehidupan ini, apa jua yang diberi, rupa-rupanya di hari yang penuh dengan ketakutan. Sehingga dirakamkan dalam surah Abasa. Ya. Tidak ada manusia pun yang menghiraukan hal orang lain. Termasuklah anak dan adik-beradiknya. Suami isteri. Hatta ibu yang mengandung pun bila menuju ke mahsyar, kandungan tadi gugur. Dah tak sempat nak fikir tentang orang lain. Yang sempat mereka fikir adalah bagaimana kekalutan yang mereka hadapi itu untuk keselamatan diri mereka. Pada hari yang penuh dengan huru-hara itu, kegoncangan itu. Tetapi Allah memberi jaminan dalam ayat ini, mereka yang memberi itu fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Hari yang penuh kegoncangan, kedahsyatan hari kiamat tu, Allah memberi perlindungan kepada orang yang memberi dalam kehidupan ini. Walaqahum nadratan wa surura. Di saat orang lain bermuram durja datang di hari mahsyar, bukan hanya gusar mengenai kedahsyatan hari tersebut, tetapi memikirkan nasib mereka di hisab. Allah menyatakan bahawa walaqahum, mereka datang pada hari mahsyar itu dalam keadaan nadratan wa surura. Muka mereka ni macam dapat satu anugerah daripada Allah SWT. Di saat orang lain masa mukanya takut, dia datang dalam keadaan tersenyum di yaumul mahsyar. Dan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Itulah ganjaran bagi mereka yang sentiasa memberi dan terus memberi dengan sabar, walaupun tidak pernah disyukuri, walaupun tidak pernah diucapkan penghargaan, tetapi dia terus memberi. Akhirnya diberikan ganjaran syurga yang abadi dan dipakaikan dengan pakaian sutera. Tuan-tuan nak jumpa ganjaran yang mana lebih hebat daripada tawaran Allah SWT. Maka mudah-mudahan sedikit tulisan pada pagi ini menyambung beberapa hadis lagi yang saya sebutkan, sebenarnya menambahkan lagi kekayaan kita dalam memahami tajuk memberi ini. Sebenarnya kita ini adalah milik Allah SWT. Apa yang kita beri itu bukan milik kita, kerana kita hanya menjadi saluran kepada rezeki yang Allah telah turunkan itu. Maka itulah maksud kepada firman Allah yang kita baca di dalam Al-Quran. Nahnu narzukukum. Kamilah yang memberi rezeki. Bukan membawa maksud Tuhan itu berbilang, tetapi cara Allah menyalurkan rezeki itu dengan perkataan kami adalah kita juga menjadi utusan Allah SWT untuk menyampaikan satu rezeki itu. Satu tafsiran yang cukup indah. Mudah-mudahan mendapat sesuatu yang berarti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir
akhiri majlis kita ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu pada pertemuan akan datang. Jadi itulah maksud ungkapan yang saya sebutkan di awal tadi. What you give is what you get back. Secara tak langsung saya telah mengupaskan apakah maksud ungkapan.